warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-15 pada masalah yang ke-168. Masa isi bumi menjadi kafir semuanya. Kita masih lagi membicarakan perihal tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan melihat salah satu daripada hadis Nabi, iaitu kiamat akan berlaku apabila tidak ada lagi orang yang menyebut Allah atas muka bumi ini. Tak ada orang lagi dah ada sebut Allah, tak ada, habis dah. Ini tanda-tanda kiamat, makna dah berlaku lah. Sekarang ramai lagi tak sebut Allah, ramai lah, maknanya kiamat tak lagi. Jadi Ustaz boleh enjoy tak? Pulang lah. Memanglah kiamat belum berlaku, tapi kiamat kecil, iaitu kematian kita bila-bila masa boleh berlaku. Saya baru ni buat penggambaran di tanah kubur. Saya duduk situ, 3 mayat datang. Bukan 3 mayat datang kat saya, 3 mayat dikebumikan. Duk tunggu, duk syuting ni. Tanya dekat dia, bapak mati sakit apa? Ditidurkan. Isteri mati sakit apa? Paru-paru. Ditidurkan. Mak mati sakit apa? Tak tahu Ustaz, dia kata sakit jantung, betul? Ditidurkan. Banyaknya mati ditidurkan. Jadi tuan-tuan yang pernah masuk hospital, pesan ke doktor, saya tak mau ditidurkan. Nanti ditidurkan buat selama-lamanya tu pula. Okey? Macam-macam sekarang. Maknanya kita ni bila-bila masa boleh ditidurkan. Pergi batuk sikit, demam sikit, pergi serah diri, ditidurkan, jalan terus. Ini yang kata mati mengejut ni. Yang ni yang kata kiamat yang boleh berlaku bila-bila masa. Yang kita duk baca hadis sekarang ni, kiamat yang betul-betul kiamat, memanglah tak berlaku lagi. Sebab masih lagi ramai orang yang duk sebut Allah belaka. Tapi ingat, walaupun kiamat yang tu tak berlaku, tapi kiamat mati kita bila-bila pun boleh berlaku. Yang tengah tidur mati, yang tengah makan mati, lepas makan pun mati. Okey, lepas makan mati. Dia pun pergi mana? Pergi makan malam, tak dan sampai Allah. Yang ni yang kita kena ingat. Bila kita kena ingat yang kita ni kiamat boleh berlaku bila-bila pada kita, maka kita akan jadi orang baik. Benda haram ni kita tak mau langsung lah. Sesungguhnya ada tersebut di dalam hadis bahawasanya akan jadi di atas muka bumi ini menjadi kafir semuanya. Maka pada masa jadi kafir semuanya itu, tiada siapa lagi yang menyebut kalimah Allah. Hari ini pun ada orang yang melarang sebut Allah. Dia kata tak ada faedah. Zikir Allah tu dia kata tak ada faedah. Ada lah yang kata tu ustaz pula. Yang kata tu ustaz, dia kata tak ada faedah sebut Allah. Dia lupa banyak dengan ayat Quran dengan allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Orang yang sebut nama Allah waktu berdiri, waktu duduk. Sebut nama Allah ni pun diperintah oleh Allah. Daripada kita duk sebut abang Bidin, kan dapat pahala. Ada tak sebut abang Bidin? Ada. Nama dia Combi.
Abang Bidin askar mati Kuswa Dinata kan menangis masa tu Kasim Selamat nak minum. Kan dia tanya dekat mak combi tu, mami tu, siapakah yang menangis itu mami? Itu combi, anak mami. Duk teringat Abang Bidin. Kita duk sebut nama Abang Bidin, lagi baikkah sebut nama Allah? Allah lah nama Tuhan kita. Baik, kata ulama, datang masa menjadi kafir itu ialah apabila telah turun Nabi Allah Isa dan telah mati Dajjal dibunuhnya dan sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj dan lain-lainnya. Bila masa yang jadi kafir semua ni? Apa maksud tak ada siapa lagi sebut nama Allah? Maksudnya ialah semua jadi kafir. Hak Islam ni mati habis. Yang beriman ni mati habis dah. Bila? Selepas turunnya Nabi Allah Isa. Apa dia buat? Dibunuhnya Dajjal. Yang kedua, dibunuhnya, dihapuskannya Ya'juj dan Ma'juj. Di kita hari ini macam-macam lah cerita tentang Dajjal ni. Jadi kita ambil pada zahir hadis, Dajjal lah. Dajjal tu siapa? Manusia. Dajjal tu apa? Manusia. Dia bukannya jin, dia bukannya angkasa lepas punya orang alien, bukan. Dia adalah manusia yang ditulis di dahinya, nampak pada orang beriman perkataan kufur di dahi dia. Mata dia satu, rambut dia kerintin. Yang tu lah, kalau dia nak hujan, dia boleh jadi hujan. Kalau dia nak kemarau, dia boleh jadi kemarau. Maka banyaklah orang pada masa itu ikut Dajjal. Sebab ikut Dajjal ni senang, dapat makan, dapat minum, dapat hidup. Siapa yang ikut Dajjal? Siapa yang bantah Dajjal, disusahkan. Jadi kita faham di situ lah. Siapa yang ikut Dajjal, senang. Siapa yang bantah Dajjal, disusahkan. Dulu lah, siapa ikut senang. Masuk hospital boleh, masuk supermarket boleh, senang dulu ni. Hak siapa tak ikut tak boleh masuk, duduk menung kat kedai runcit. Dulu 40 tahun dulu ni. Tu bentuk-bentuk macam tu baru macam tu, bentuk dia kecil-kecil. Hak mana ada boleh naik tu, boleh bawa ni, boleh balik tu, boleh singgah, boleh masuk tandas pun. Hak mana tak ada, berak tepi jalan. Jadi susah. Itu baru sikit. Bayangkan, tuan-tuan ingat bila Dajjal datang ni boleh duduk main kelas macam ni kan? Jangan duk perasan bila Dajjal datang boleh ramai-ramai duduk dalam kelas. Sebelum masuk kelas makan keripap dulu. Kereta parking di luar, sat lagi suami ambil, sat lagi anak ambil. Dah, Dajjal mari tak macam tu dah. Tak macam sekarang ni dah. Muka surat 170 cikgu. Dah jumpa dah. Orang tengok yang dulu. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Bila Dajjal datang ni, dia tak jadi macam kita dah. Nak semayang pun susah dah. Nak ibadat pun jadi susah. Dulu 40 tahun dulu, hampir-hampir nak jadi susah dah semayang. Hak nu tak boleh masuk, hak ni tak boleh tutup pintu, tutup bang pun tak boleh. Dulu lah, bukan baru ni, dulu. Sampai tak boleh bang. Tak boleh pergi masjid. Disusahkan ibadat. Pergi haji tak boleh, pergi umrah tak boleh, buat korban tak boleh. Pernah tak kita melalui zaman tu? Pernah, 40 tahun dulu lah. Lama dulu, zaman Pok Yeye. Nak salam tak boleh, nak menikah tak boleh tu. Hin Dajjal tu ada lah. Sampai nak menikah pun tak boleh.
Nak nikah kena buat macam ni. Tak boleh akad nikah, tak boleh. Kena akad nikah online dulu ni 40 tahun. Yang herannya bila dah nikah, laki bini tu boleh duduk sekatil pula, tak online pula. Ini kepelikan yang berlaku ni 40 tahun dulu. Bunga-bunga dia. Bayangkan kalau Dajjal betul datang macam mana. Siapa hal bantah dia, neraka. Bagi dia, bagi kita. Siapa hak ikut dia, syurga dunia dapat. Tapi kita kena ingat, orang yang beriman tak akan dapat ditipu oleh Dajjal. Begitu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Macam-macam cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang kata dah terbit, ada yang kata dah keluar, ada yang kata Israel tu Ya'juj dan Ma'juj, Amerika, Rusia lah, macam-macam lah cerita ya. Tapi kita balik pada hadis Nabi. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj ni ramai terlampau. Kalau dia turun dalam tasik, kering air tasik tu dia minum. Punya ramainya, punya besarnya, punya jahatnya. Sampai Nabi Isa minta pada Allah doa supaya dihapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Dah mampu segala Ya'juj dan Ma'juj, tak tahu nak buat apa pula. Dengan busuk bangkai dia, dengan busuk mayat dia, penuh dunia ni. Lagi sekali Nabi Isa minta supaya dibawa, diletakkan satu tempat supaya dia orang ni boleh hidup bahagia tanpanya ada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya bilangan Ya'juj dan Ma'juj ni ramai terlampau. Allahu Akbar. Lepas tu mati segala Ya'juj dan Ma'juj, mati Nabi Isa, mati segala orang beriman. Maka yang tinggal di atas muka bumi ni hanyalah orang kafir sahaja. Maka jadilah terbit beberapa tanda mau runtuh langit dan bumi dan segala isinya. Dahulu daripada menjadi kafir semua orang di bumi, dan jadi dahulu sedikit daripada kiamat itu beberapa banyak orang mukmin dan kafir di dalam tenang hati dan suka cukup makmur segala negeri. Dia kata bila Nabi Isa perintah, maka dunia ni berada dalam keadaan makmur. Baik Islam, baik tak Islam masa tu berada dalam keadaan makmur, aman, bahagia. Berapa tahun pula tu kita ni tak jumpa pada Nabi Isa ni. Duk aman pula. Nabi Isa perintah ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam itu Tuhan turunkan angin mengambil nyawa orang-orang beriman. Bertiup angin itu di muka bumi tiap-tiap kali ditempuhnya seorang mukmin. Lalu matilah mukmin itu hingga tiada tinggal seorang mukmin, melainkan mati semuanya dengan sebab mengambil nafas daripada angin itu. Mati tak kira kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan. Walaupun ada imannya sebesar zarah sekalipun, angin ini akan didatangkan oleh Allah mematikan orang-orang yang beriman. Walaupun imannya sebesar biji sawi atau lebih kecil daripada atom sekalipun, Allah ambil dulu. Yang mana yang beriman, yang Islam, Allah ambil dulu, bagi mati dulu. Dan yang tinggal sekaliannya hanyalah orang kafir. Yang tu tak mati. Lagi jahil, tak mati. Maka mereka itu pun bertabiat dengan tabiat yang bukan kemanusiaan, bukan lagi perangai manusia. Tiada malu, hilang akal, hilang budi bicara, tak kenal bini orang, tak kenal saudara, tak kenal mak, semuanya jadi macam kerbau kambing belaka. Yang ni pi tinjak perempuan tu, kemudian yang lain pula pi tinjak yang ni. Sampailah dia kata bukan saja di rumah, malah diperlakukan di serata jalan raya. Orang ni memandang, orang ni meninjak, dan orang lain datang tinjak, dan yang ni datang memandang pula. Hilanglah perasaan malu. Macam lembu, matikan handphone anda,
Okey, macam lembu, binatang, kambing, kucing. Kucing malu tak? Tak. Depan-depan kita ditoron. Bahasa kita toron, bahasa kita ni tinjat. Kucing barau orang gatai. Wow. Wow, depan-depan kita. Pada betina tu pun gatai. Seorang nama oren, seorang nama hitam. Macam tu lah perangai manusia. Dah hilang perasaan malu. Sekarang ada tak benda tu? Ada lah. Sepah dalam TikTok. Gelek, sepah lah ni. Duduk dalam TV, sepah, tak ada malu lah. Tunjuk habis segala aset. Bukan aset RM2 saja, segala aset. Lagi ada, lagi tayang. Hak kendor tak mau, pakai baju ketat, nak tunjuk ke orang. Tak ada malu lah ni. Kitab ni sebut 60 tahun lebih kitab ni usia dia, lebih tua dari kita. Tapi dia nampak jadi dah apa hak berlaku pada kita. Jadi sungguh tak kisah dah hang bini orang ke, hang lelaki orang ke, peduli apa kat aku. Okey, tak ada perasaan malu lah, dizahirkan perbuatan-perbuatan itu. Maka orang-orang inilah kafir. Tiada lagi mereka menyebut nama Allah, Allah. Maka atas itulah berdirinya kiamat. Jadi kita belum sampai lagi benda-benda tu. Hadisnya begini. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berdiri kiamat hinggalah tiada dikata orang di dalam bumi Allah Allah. Tak ada siapa dah yang nak sebut Allah Allah. Sekarang ni ramai lagi dia sebut Allah Allah. Bila sakit, bila sakit ni Allah, ramai lagi tu Allah. Bila sihat bila sihat apa kita sebut? Macam-macam, semperit lah, tak nenah lah. Sibuk nampak buat tak. Bila sihat buat sibuk ke buat baulu, kena terbakar muka baulu tu. Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ni bagi kita sakit supaya kita ni sebut Allah. Kalau tak sakit sebutnya macam jarang nak sebut Allah, macam-macam sebut. Jadi Allah kata kamu ni lupa banyak kat aku ni. Aku bagi test sikit, aku bagi uji sikit, aku bagi sengsara sikit supaya kamu ingat pada aku. Sebab tu kalau kita ni ditimpa musibah, ujian, dugaan, sebenarnya Tuhan nak suruh kita ingat pada dia. Tuhan sayang pada kita, maka dia suruh kita ingat kat dia. Jadi jangan bila kita ni demam, kita marah dengan orang tu. Demam ke? Hari tu Allah bersalam, raya ke-8. Pas-pas salam dengan dia, rasa tak larat lah kata. Hujung tu mesti dia kata kak kena COVID lah tu lah, raya ke-4 tu nak menakar, mai duk peluk cium. Balik-balik tu sesemua kata, pi cek-cek doktor kata COVID, kata lu kata apa, semua tu nak bagi salah orang. Bersalam punca COVID, bercium pipi, belaga pipi, apa nama COVID, berdekatan sembahyang jemaah punca COVID. Allah, kita duk batuk sesemua ni lama dah, beratus tahun. Beratus tahun dah duk batuk semua. Dulu tak takut, sekarang cuba tuan-tuan bersin ni, lari ke orang, batuk sikit jelin, dah tahu batuk datang buat apa, jenis macam tu. Dulu tak ada apa, sesemua tak ada apa, batuk tak ada apa. Sekarang ni jadi takut. Takkan Tuhan nak bagi kita susah?
Tuhan nak bagi kita senang, tapi kita yang menyusahkan diri kita dengan nama apa? Norma baru. Kita yang menyusahkan diri kita. Maka bermula ini hadis adalah hasan. Habis cerita tentang tak ada siapa sebut nama Allah. Kiamat hari apa? Hari Jumaat. Hari ni Selasa. Mana tak kiamat hari ni? Balik rumah boleh makan nasi. Macam ada society pula. Kiamat bila berlaku? Bila tak ada siapa sebut nama Allah. Ramai tak sebut nama Allah hari ni? Bang pun ada lagi. Tepi jalan pun Allahu Akbar, Subhanallah, ya, Alhamdulillah. Tengok banyak signboard tepi jalan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Banyak lagi. InsyaAllah belum kiamat lagi. Yang kita takut ialah kiamat yang berlaku pada kita. Kiamat kecil, nama dia mati. Nama dia mati. Yang tu yang kita takut. Tapi kalau kita orang beriman, orang bertakwa, mati ni satu benda yang dicita-citakan. Takut apa? Dalam kubur tu tak ada COVID, takut apa? Dalam kubur tak payah pakai face mask. Dalam kubur tak payah main sejahtera. Tak payah vaksin dos keempat, tak payah. Dalam kubur tak ada bil. Dalam kubur tak ada minyak masak harga naik. Dalam kubur harga ayam tak ada naik, tak ada. Dalam kubur tu tak ada daging yang disembelih tak ikut syarak, tak ada. Bagi orang yang beriman, kalau duduk dalam kubur, dia nampak syurga pagi dan petang. Kita kalau jumpa boyfriend kita pun suka. Pagi sekali, petang sekali. Tambah kalau boyfriend tu postman, kan? Oi, baru tengok postman boyfriend kita suka lah. Bayangkan kalau pagi sekali Allah tunjuk kedudukan kita dalam syurga, apa rasa? Sekali lagi petang sekali Allah tunjuk ni mahligai hang dalam syurga. Sebab tu kita kena bagi tahu pada orang duduk dalam kubur ni seronok. Sebab hari ni orang duk bagi tahu dalam kubur ni lagi dia belaga selisih tulang rusuk, sekali lagi main ulat makan hang, sekali kalau jengking lah ketik hang lapar lah, main ular sujau akrak dia belik hang mampu hang. Ui, tak nak mati takut. Cuba kita cerita dalam kubur tu lapang. Dilapangkan dalam kubur, bercahaya dalam kubur, diberi rehat dalam kubur, dipeluk oleh tanah macam pengantin yang tidur di malam pertama dia. Dipeluk oleh kubur macam ibu yang menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Lenalah engkau dalam kubur ni sampai hari kiamat baru dikejutkan. Oh, kalau gitu nak mati Ustaz kalau nak mati buat ibadat elok-elok, buat amalan banyak-banyak. Kubur kata ahlan wa sahlan, selamat datang kamu diraikan dalam kubur. Kan seronok. Jadi tuan-tuan, jom kita jadi orang baik supaya kita seronok dalam kubur. Sebab hidup dalam dunia ni seronok tak? Seronok ada, tak seronok pun ada. Seronok ada maksud apa? Kita laki orang, tiba-tiba ada orang nak kat kita, seronok tak? Oh, seronok lah. Tak seronok tu tang mana? Bini tak bagi, tak seronok pula. Tak. Ada hak seronok boleh menikah 2-3, seronok mula-mula menikah, pas menikah botak terus. Ada yang seronok bila isteri mengandung, dapat baby je kuat teriak lah dah, menangis siang malam, seronok tak? Tak seronok pula. Ada yang seronok dapat baby, gemuk lah pipi dia macam kuih pau, main besar pula dah jadi jahat macam anakku Sazali. Tak seronok juga. Ada orang yang seronok beli kereta, tak kotor pun lap. Oh, plastik tak buka lah seat tu, 2 bulan tak buka. Tiba-tiba surat saman main 4. Maki tak? Haram jadah punya kereta. Dia maki habis. Kadang-kadang kereta yang dia bangga tu lah reverse
langgar anak dia di belakang. Dia duk bangga beli Hilux. Anak dia pula nak jadi parking boy punya orang. Bila dia nak keluar, anak dia pun keluar buat, ayah jalan, jalan. Mana ayah dia nampak kereta tinggi, budak 4 tahun setengah, digelek Hilux dia. Seronok tak dia tengok Hilux tu sekarang? Tak seronok dah. Tak ada dah. Ini yang kata dunia. Yang kita duk rasa seronok, tak seronok. Tak ada apa pun rasa dunia ni. Dia hanya lahun wa la'ibun sahaja. Baik, sekarang kita tengok pula masalah bumi memuntahkan emas dan perak. Sebab tu bila ada orang kata jom kita beli emas, nanti duit tak laku, jom kita beli emas, beli emas. Saya pun duk fikir tau, hang suruh aku beli emas banyak-banyak, Nabi kata dekat-dekat kiamat emas tak laku. Tapi hari ni beli emas, dapat 10,000 KWSP, beli emas, rupanya dia jual emas. Dia jual emas kan? Satu, beli emas ni 10 gram berapa ringgit? Ada kata 10 gram 2,700. Jadi kita beli emas dia pakai apa? Saya soal ni, kita nak 10 gram emas dia, kita bayar dengan apa? Tadi dia kata duit tak laku. Pasal apa dia ambil duit kita? Dia pun ambil duit kita 2,700, dia bagi kita emas 10 gram. Lepas tu 2,700 duit tu dia buat apa? Dia buat apa pula? Dia pergi beli hak baru pula. Modal ni orang lain nak beli orang lain, dia pakai duit juga. Tadi hang kata duit tak boleh pakai. Duit kertas ni akan jatuh harga. Jadi macam mana cerita ni? Maka semua orang lah pakat beli emas, semua simpan di rumah. Contoh ni saya bagi contoh. Tiba-tiba nak beli beras, duit tak ada dah, duit tak boleh pakai punya duit, kita pakai emas. Tuan-tuan nak beli emas, beras tu dengan apa? Pergi ambil lesung sampai ketuk ke? Pergi bagi tak tahu berapa gram tu dia ambil lah. Macam mana kira? Tolong terang kat saya tak faham. Saya tak faham. Sebab Nabi kata di akhir zaman mah ni tepi-tepi jalan ni orang tak kutip dah. Dalam kitab ada sebut sebesar-besar tiang tepi jalan ni. Ambil lah. Zakat pun orang tak mau dah. Jadi cuba kita relatekan dengan hadis. Okey. Cuma masalah kita inflasi sekarang ni, di Turki inflasi teruk, di Venezuela, di Peru. Jadi inflasi teruk, harga nilai mata wang tu rendah. Kita kena cek tengoklah siapa yang pegang mata wang dunia ni. Bukan kita. Okey, ada orang yang pegang mata wang dunia, dia kontrol. Dulu-dulu siapa yang nak wang kertas kena bagi emas pada dia. Dia ambil emas, dia bagi kita kertas. Cerdik dia. Sebab tu Islam suruh kita ni ambil dinar, kita ni ambil dirham. Buat dinar yang berasaskan kepada emas, buat dirham yang berasaskan kepada perak. Inilah yang Rasulullah suruh kita buat. Tapi kita tak mau, kita ikut orang putih sebab dia orang pandai. Ustaz-ustaz kan pandai, bodoh. Maka kita pun ambil lah gambar, nampaklah Islamik sikit, gambar tu letaklah. Kalau pemimpin dia tengkolok lah. Kalau pemimpin dia pakai kopiah lah, songkok. Tulislah Jawi 2-3 like kat situ. Maka kita pun nampak Islam lah. Padahal duit tu tak ada nilai pun. Jepun dah ajar kita dah dulu. Waktu dia memerintah dulu, dia cetak banyak-banyak duit. Cap pokok pisang. Duit tak laku. Laku tapi nak beli beras seguni duit kena bawa. Sebab apa? Sebab mereka mencetak wang mereka sendiri sebanyak-banyaknya. Kita takut hari ni
Ada orang yang mencetak duit dia banyak-banyak, maka jadilah inflasi. Sebab duit tadi tak ada nilai. Duit tadi tak ada nilai sebab tak disandarkan kepada emas. Sebab itu Islam dia buat sandaran emas, nama dia dinar. Buat sandaran emas namanya dirham, sandaran perak. Jadi kalaulah pemimpin-pemimpin kita ni dah tahu dah perencanaan Yahudi nak merosakkan ekonomi kita, alangkah betuahnya, bagusnya kalau mereka ni balik untuk menggunakan dinar emas, dirham perak. Kenapa nak pakai hak orang putih punya? Mereka nak bagi kita susah. Nah, sekarang kita susah. Minyak jadi mahal, hak nu jadi mahal. Bukan jadi mahal, paksa duit kita jatuh. Tak ada nilai duit kita. Ini masalah kita. Saya dengar dalam berita semalam, kita gandum bukan makanan utama rakyat Malaysia. Jadi kita rasa kita tak terkesan lah bila ada negara yang melarang mengekspor gandum, contohnya India. Ya, kita tak terkesan sebab kita tak makan gandum, ya. Kita dan juga begitu juga dengan jagung. Apabila Brazil dan Argentina menghentikan ekspor jagung, kita rasa kita tak terkesan lah. Lagipun saya ada satu berita baik, sebenarnya kita akan melaksanakan tanaman jagung di seluruh negara lagi 6 bulan. Astaghfirullahalazim. Yang selama ni hang buat apa? Saya nak tanyalah pada kerajaan kita ni, tuan-tuan. Berapa banyak orang hari ni tolak tutup kelang ternak ayam pasal dedak mahal. Pasal apa yang hang ambil dedak ni daripada syarikat swasta? Kenapa pihak-pihak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penternakan ni tak boleh buat dedak sendiri ke? Punya banyaknya, tuan-tuan. Lembaga ni. Apa hantu ke? Apa hampa ni? Ini tak boleh nak kawal harga makanan ikan, harga makanan ayam. Pasal apa? Dulu saya kata banyak kali saya ni dah ceramah, 32 tahun saya ceramah. Saya berjalan satu Malaysia, saya tengok kawasan pertanian untuk makanan orang kita makin berkurang. Ada sawah bendang dijadikan sebagai kolam ternakan arowana. Hang tukar syarat daripada bendang jadi arowana. Siapa nak makan arowana tu kat Samsiah? Sewa buat arowana. Dia kata arowana tu mahal, dia seekor 1,600. Nak ekspor kat Taiwan. Kita makan nasi, kita tak makan arapaima, arawaina apa semua ni. Waina anak saya. Kita makan nasi. Ada orang yang tutup sawah bendang buat apa nama kelang. Jadi kawasan industri, dia tutup, dia tukar jadi industri. Buat kelang. Kononnya apa? Nak bagi rakyat kita dapat pekerjaan. Betul ke? Tak betul. Hang bawa masuk pekerja Bangla. Berjuta awak masuk kerja di kelang yang mana itu adalah tempat menghasilkan beras. Hang bawa masuk pula berjuta Bangla mari. Dia orang ni makan nasi kuat, bawang belambak makan. Dahlah kawasan pertanian makin kurang, hang bawa mari pula budak-budak hak kuat makan ni. Dah, kalau dia buat mari budak kecil sebulan tak apa, pasal budak-budak ni tak makan nasi. Hak buat mari ni 20, 30 sekali makan nasi tu dia. Ngap sekali. Mereka berak di sini, mereka kencing di sini, mereka buang sampah di sini. Dan dibayar gaji mereka kerja di kelang, duit mereka tu mereka hantar balik ke negara mereka. Apa yang dapat pada rakyat dan negara Malaysia?
Sebab tu balik kepada 10 negara yang paling banyak mengeluarkan beras dalam dunia. Walaupun mereka maju, tapi mereka tetap dengan pertanian. Nombor 1 yang paling banyak keluarkan beras, China. Maju tak China? Maju ke terbang pun dia buat, tapi tetap dia keluarkan beras. Negara yang paling banyak keluar beras apa? India. Nombor 3 siapa? Jepun. Jepun buat keluar beras. Maju tak Jepun? Kereta api dia berjalan sama laju dengan Firefly. Firefly di atas langit tu 450 km. Dia naik kereta api pun 450. Punya maju Jepun, tapi pengeluar beras. Nombor 4 Vietnam. Tak maju sangat, dia bawa keluar beras. Nombor 5 Thailand, buat keluar beras. Maju Thailand, tapi pertanian nombor 1. Dia ekspor beras, dia ekspor buah. Tuan-tuan pergi berhenti lebuh raya tu, semua buah Thai. Mata kucing, mata rimau. Lu tengok buah jambu, buah star, buah pelam. Tak percaya, cuba tengok raga dia, semua tulis siap. Raga buah dia tulis apa? Sawadikap, sawadi. Ada dia tulis 1 Malaysia, 1. Tak ada, tobat lahum tak ada. Bayangkan besok kalau negara ni tak ekspor beras, tuan-tuan nak minta ke darah apa? Thailand kata kami tak mau jual beras, kami nak bagi rakyat kami 70 juta. Vietnam kata kami pun tak mau jual beras, rakyat kami pun tak cukup makan. India tak mau dah. India lagi ramai rakyat dia, dekat 1 bilion. China lagi 1 bilion rakyat dia. Itu kita nak makan beras apa? Tanah kita buat projek perumahan. Tanah bendang ni buat projek perumahan. Saya kata dulu dekat Lebuh Raya, tanah yang paling banyak di Malaysia ni Lebuh Raya punya. Apa salahnya sepanjang Lebuh Raya tu tanam pokok buah-buahan? Yang tanam pokok hak lebar-lebar daun tu pasal apa? Lemang lebar daun. Boleh makan apa? Tanamlah buah-buahan. Buah-buah tu kau boleh jual dekat RNR kau, tak payah ambil daripada Thailand. Sepanjang jalan tu tanam durian musang king musang. Tanam moktan, tanam pelam, tanam segala mak nikah. Daripada nu Bukit Kayu Hitam tu sampai Johor, berapa luas tepi jalan tu. Felda, belalah lembu ayam dalam ladang kelapa sawit. Tanah paling banyak. Membanyakkan makanan. Sebab bila jadi inflasi tak gaduh, sebab makanan banyak. Sekarang makanan tak ada. Bila tak ada, orang nak beli ramai, dia jadi apa? Dia jadi mahal. Ini yang akan berlaku. Konon-konon nak jadi maju industri. Sampai universiti pun daripada pertanian tukar nama, tak mau pertanian. Bank pun daripada ada bank, tak mau nama pertanian, tukar nama lain. Tak glamour pertanian ni. Saya kata banyak kali, tuan-tuan. Saya kata kenapa dihentikan skim Felda. Felda tu bagus. Kalau Felda kelapa sawit getah, kita juga kena buat Felda beras. Bagi rumah untuk anak-anak muda kerja di Felda, tanam padi. Barulah anak muda seronok. Dapat rumah, dapat tanah, pergi kerja bendang. Macam buat kat Felcra seberang Perak. Kena yang tu, kena banyak kan. Orang nak beli padi, orang nak beli beras, orang nak makan. Orang bukannya makan microchip. Dulu duk bangga, kita berjaya menarik pelabur asing. Yang terbaru ada satu syarikat yang akan melabur untuk membuat kilang microchip, ya. Jadi microchip ini akan dibuat di kilang dalam negara kita dan akan menghasilkan drama chips. Sudah. Dan kadang-kadang dia di chip semua.
Dia duk kerja microchip tu dia ekspor luar negara. Hak kerja semua negara asing. Dia ambil pada tanah bendang. Akhirnya padi tak ada. Dia kata apa susah, tak ada padi, tak ada, kita import saja. Import sekarang jadilah. India kata kami tak mau jual. Vietnam kata no, not for sale. Mampu kita. Okey, sebab tu ingat tuan-tuan, balik pada agama kita. Allah Ta'ala bagi tanah pada kita ni, gunakan yang terbaik. Ni duk sebut industri, pekerja asing yang main kerja industri. Kita dapat apa? Rakyat kita dibagi naik motor, pergi hantar makanan rumah orang. Tiap hari aksiden, mati. So fikir apa saya cakap ni. Yang marah saya pula, fikir. Baik, sesungguhnya ada hadis yang mengatakan bahawa bumi itu mengeluarkan emas dan peraknya sebesar-besar tiang. Tu dia. Hingga tiada siapa berkehendak lagi pada dia. Maka jadilah yang demikian satu daripada tanda kiamat. Maka hadis yang mengatakan demikian telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqi'ul ardu aflaza kabidiha amsalal ustuwan min adh-dhahab wal fiddah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuntahkan oleh bumi akan bongkah-bongkah yang amat besar dari hatinya. Dari hatinya makna dari dalam dia, perut dia, yakni dari tengah-tengahnya dan dalamnya, seumpama tiang berbatang-batang daripada emas dan perak. Tu dia. Kali kalau kita dah tahu dah emas tak laku satu hari nanti, yang kita duk gelut dengan emas tu siapa? Cuma kita hari ni kena balik zaman dulu balik. Belakang rumah tanam pokok, tepi rumah tanam pokok. Tapi nak tanam di mana ustaz? Rumah saya flat. Rumah saya rumah pangsa ustaz, apartment. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman kamu kena cari rumah di hutan-hutan, balik kampung pedalaman, buat pertanian macam dulu balik. Dulu zaman Jepun 3 tahun 8 bulan orang Melayu kita boleh hidup. Pasal apa? Pasal ada tanah untuk bercocok. Walaupun semata-mata ubi kayu. Kena seksa, kena apa, dia pun boleh hidup. Pasal dikeliling rumah ni makanan semua dah. Daun makanan, akar makanan, buah makanan, boleh hidup. Anak-anak kita hari ni, cucu-cucu kita tak diajar benda tu makanan. Makanan bagi cucu kita ialah lepak. Lepak bintang bak. Bintang bak. Yang tu kena tanya Ustaz Ahmad. Lepak dekat ayam goreng. Tak ada ayam goreng, tak ada. Lepak dekat macam-macam lah hari ni. Cuba bagi dekat dia buah tak mau. Bagi dekat dia cendawan tak mau. Bagi dekat dia kulat pun dia tak mau. Orang dulu batang getah jatuh, hujan turun, satgi mai cendawan sisir pun dia kutip ambil. Hari ni bagi cucu kita makan. Siap dia cium dulu cendawan tu, apa bau ni. Kalaulah jadi balik zaman Jepun agak-agak macam mana dia nak hidup budak-budak zaman sekarang? Mati keras gitu. Orang dulu tak mati keras. Jadi zaman akan sampai balik pada kampung balik. Kalau ada tanah di kampung, usahakan tanam apa yang patut, makanlah akar dia, makanlah ubinya. Yang tu yang boleh selamat, bukan emas lagi dah.
Sebab kalau kita ada emas masa itu, tuan-tuan nak beli beras, nak pakai apa? Takkan nak beli segantang emas dengan sekilo emas, segantang beras dengan sekilo emas. Nak kira lagu mana? Pasal kita tak ikut dirham. Dunia masa itu tak nak dinar dah. Dia tak mau dah Islam ni. Maka kita kena, Nabi kata ambil kambing duduk tepi gunung. Bela kambing tu, ternak dia duduk tepi gunung. Maksudnya apa? Dah tak bercampur dah dua orang. Sebab tu orang yang mana yang melawan, yang mana membantah sistem ni tuan-tuan, mereka akan cari gunung, duduk dalam gua. Itulah yang akan berlaku. Cuba tengok siapa-siapa sajalah, Saddam Hussein ke, bila dia perang saja, habis dia, apa dia pergi mana? Duduk dalam tanah, duduk dalam gua. Nabi sebut tu, Ashabul Kahfi duduk dalam gua. Tengok Muammar Gaddafi duduk dalam gua, Bin Laden duduk dalam gua. Maka itu saja yang bagi selamat. Habis tu macam mana dia kena bunuh ustaz? Sebab kawan sendiri pergi report. Kawan report ni Saddam kat dalam, duk di Amerika dapat kaya, mampu kawan tu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada apa yang Nabi pesan pada kita, kuatkan pertanian. Tapi sayang, kita tak mau ikut Nabi. Kita kata pertanian tu mundur. Buku hijau yang Tun Razak buat tu mundur. Tun Razak buat cantik dah buku hijau dulu ni. Lah buku hijau pun tak ada dah. Buku hutang banyak. Dulu projek saja. Zaman Tun Razak, sebab tu Tun Razak ni orang sayang banyak kat dia. Dia bagi pekerjaan, dia bagi pertanian, bagi tanah untuk orang bercucuk tanam. Tapi bila mari hamba Allah tu, habis dia rombak. Dia kata lambat, pertanian ni lambat. Kita nak jadi singa, kita nak jadi harimau Asia, kita nak jadi tiger. Maka dia pun ubah jadi industri. Habis dia ubah belakang. Akhirnya tak makan dah kita ni. Beras ditukar tempat dia, bendang diubah. Dia tak apa kaya nak beranak 7 keturunan tak habis. Ni hak kita nak makan apa? Ada yang kata ustaz kita kena prepping beras. Boleh. Tapi nak simpan beras di mana? Rumah pun pondok. Nak apa cik? Kena simpan makanan ni, lepas ni nak jadi teruk ni. Yang untung peniaga pula, beras habis, gula habis, semua habis. Orang pakai panic buying, pembelian panik. Beli banyak-banyak pula beras, 20 kampit. Rumah pula pondok, lalas tidur atas beras. Betul-betul tak silih, muak-muak dia. Banyaknya beras upah hoi. Dia orang kata dah nak beras tak ada, upah beli tepung, upah beli semua. Habis ke upah? InsyaAllah habis. Tak ada beras tu habis, dia habis dulu. Jadi buat-buat bekal tu berpada-pada lah. Hang beli sampai berpuluh-puluh kampit bubuk yang kenyang. Yakin pada Allah. Sebab tu banyakkan zikir, banyakkan selawat di akhir zaman ni. Mudah-mudahan perencanaan mereka tak jadi. Mudah-mudahan Allah tolong kita dan ambil yang Nabi cakap, buat pertanian balik, belum terlambat lagi. Okey, rombak balik, buat pertanian balik. Galakkan orang bercucuk tanam. Sekarang kita duk beli lembu pada Australia. Tahu berapa lama kita beli bangkai? Bangkai yang kita makan tu, dia sembelih tu tak ikut syarak, dia lemahkan lembu tu dulu. Yang kita lah sedap sungguh lah, rendang tok. Oi sedapnya rendang tok, rendang daging dendin. Sedapnya sate, rupanya bangkai. Patut benak apa?
patut sembahyang tak khusyuk pun, patut dengki kuat pun, makanan yang masuk rupanya daging import tak halal. Habis tu kenapa tak ada yang sendiri? Mahal ustaz. Oh, kalau daging tempatan mahal. Pasal apa mahal? Susah nak dapat. Pasal apa susah nak dapat? Kena import dah siam. Pasal apa tak bela dekat ladang sawit, ladang getah? Berlambat-lambat pasal apa tak bela? Mana dia bahagian penternakan ni? Lembaga penternakan di mana? Bila dah jadi macam ni baru gelang kabut. Sekarang lembu Australia tak ada. Ni nak korban je mana ni? Nak makan apa ni? Pakai duk menung kita. Rakyat makin ramai. Ni orang masuk Bangla pula 250,000 pula nak main ni. Nak makan apa-apa tu. Kita duk berebut dengan orang luar. Hak kita ni pun tak cukup. Pergi panggil dia pun, mai lah kerja tempat kami. Mai lah. Mai apa-apa tu. Cerdik dia pun ni. Tuan-tuan lantik saya lah jadi Perdana Menteri tuan. Baik, kemudian maka jadilah pada masa itu sekalian orang ada padanya berbongkah-bongkah mah dan perak. Tidaklah ada megah lagi kerana masing-masing ada mah, dan tidak pula siapa tamak kerana barang tu ada banyak sampai pencuri pun tak mau berkehendak pada dia lagi. Tu dia. Ada sebatang, aku ada sebatang. Tak belagak lah sekarang sungguh. Raya dulu ni, hak baru ni tu dia. Dah 2 tahun tak boleh beraya. Buat keluar gelam mah habis. Di tengkok ada, di lengan ada, di lutut ada, di hidung pun bubuh. Lah pergi ambil rantai motor. Buh kat tengkok ni. Allah. Pasal apa yang boleh menunjuk? Sebab bukan semua orang ada. Nanti sampai di akhir zaman tak ada siapa nak menunjuk. Sebab hak di rumah aku ada 4 batang. 4 batang mah. Tu dia. 4 tiang mah. Saya bila ingat batang ni ingat lagu Indonesia ni. Nah, panjang-panjang batang pohon kelapa kan. Kerang-kerang di pasir putih. Mana faham tak faham sudah. Maka kata dia pencuri pun tak mau. Jual pun tak laku, pencuri pun tak teringin. Sebab boleh dapat semedang-medang boleh dapat. Nabi berkata, fayaji usariq fayaqulu fi misli hadza quti'at yadiyah. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, maka datanglah pencuri kepada bongkah mah dan perak sebesar-besar tiang kerana hendak mengenangkan jahat dirinya sebab mah dan perak. Lalu dia berkata, pada umpama inikah kena potong, kena kerat tangan aku, tak payah pun tak apa. Pasal benda tak laku ni aku nak kena potong tangan, tak payah, kata pencuri ni. Dulu aku ni mencuri kena potong tangan, sekarang ni tak ada siapa teringin pada mah, silap aku pergi curi dulu. Begitulah bandingan perkataan pencuri yang menyesal dihukum kerana mencuri mah, rupa-rupanya lepas dia keluar penjara tengok-tengok mah tak ada nilai. Silap betul. Banyak tak kita kena macam tu? Banyak. Silap hari tu pergi ambil dengan tak ambil sama. Nak masuk pun tak payah pakai apa, hak ambil pun tak payah guna, hak tak ambil pun tak payah guna. Yang aku pergi ambil duk sakit kepala pergi kelah. Lah pun duk terasa dah. Bayangkan sampai besok kita duk baca ni. Yakni tiadalah layak aku jadi jahat mencuri benda yang tak ada faedah. Mah tu tak ada faedah di akhir zaman. Wa yaji'ul qatil fayaqulu fi hadzal qataltu wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadzal qata'tu rahimi. Kata dia, dan datang orang yang berbunuh-bunuh dengan sebab tamakkan mah perak, mengenang-enang akan dirinya jahat. Dia kata macam benda ni kah aku berbunuh-bunuh? Tak patutlah. Pasal mah sekarang mah tak laku lah.
silap aku dulu sampai berbunuh-bunuh berebut emas. Tidak patut sekali-sekali datang pula orang yang memutuskan hubungan silaturahim kekeluargaan dengan mak bapak dia, dengan saudara-saudaranya. Dia berkata, pada umpama ini ke aku memutuskan rahim aku? Berebut gelang mah dengan kakak, berebut loket dengan kakak bila mak mati, berebut rantai labuh dengan abang bila mak mati. Sekarang mah yang macam ni tak laku, yang aku duk putus hubungan dulu buat apa? Bodoh betul aku ni. Thumma yad'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'ah. Kemudian ditinggalkan mereka itu emas dan perak, maka tiada diambil sesuatu pun daripada emas dan perak. Itulah yang akan berlaku di akhir zaman. Emas dan perak tak laku lagi. Sebab tu bila orang duk kempen, kau suruh beli emas, belilah emas. Saya diam. Sudah cakap ni, yang aku belajar dalam hadis, emas tak laku di akhir zaman. Orang korek tanah jumpa emas, kadang-kadang emas timbul sendiri. Akan sampai emas timbul sendiri. Mai hujan, mai runtuh, mai banjir, sampai satu tahap emas tak laku. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita ada hadis, kita tengok pada hadis. Kadang-kadang orang ni duk overclaim, payah juga. Rupa-rupa dia berniaga emas. Jadi payah pada kita. Sebab tu berpada-pada. Jangan kata tak simpan langsung emas, simpan juga. Jangan kata kita ni tak ada duit langsung, kena ada duit juga. Cuma kita kena bersedia. Lepas ni duit ni tak nampak lah. Beli air mineral pun dia potong daripada saving kita. Tu hak tuan-tuan sekarang duduk pakai handphone. Tak lama tu beli cas, dia tolak, tak ada duit. Dia kata senang, alasan senang, tak tercicir duit. Alasan senang, tak ada siapa nak mencuri duit. Orang panggil apa? Cashless. Dia mari dah mesin saja. Tak tu. Beli barang, buat keluar handphone tuan-tuan, letak. Duit dalam bank dia potong, dia deduct gitu. Jadi kita tak nampak duit. Masuk gaji 2,000. Okey, tolak ni tak tahu. Dia raya anak apa besok macam tu, budak-budak mari. Pakai duk popakkan muka tuan rumah, pak. Masuk RM5 seorang. Kita akan dikawal macam tu. Tak ada hak atas duit kita sendiri. Ni akan sampai zaman ni. Kita kena bersedia. Macam-macam benda mereka nak buat pada kita. Okey? Baik. Kemudian demikianlah tiada lagi jadi gunanya dan tiada faedah emas dan perak. Tiada siapa pun berkehendak lagi kepadanya. Dan itulah satu daripada alamat kiamat. Bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Ini bukan hadis dhaif ke apa ke? Hadis sahih. Okay, jangan duk sayang dengan emas. Kau nak sayang emas ni gigi, nak makan senang. Okey. Tak ada lagi emas, saya payah orang ustaz makan dua-dua. Dua-dua itu hari tu ada. Baik, yang terakhir. Orang hina, orang dina jadi kaya dan bertuah. Lah. Dah jadi belum? Jadi dah. Jadi dah. Ini suatu lagi alamat kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Seperti dalam hadis yang akan datang, iaitu jadi kaya dan berkesenangan dalam dunia orang yang tiada berasal daripada baik. Menengok dulu duduk di padang pasir, duduk tengah-tengah padang, duduk tengok unta, tak ada siapa hormat mereka, tak ada siapa teringin pergi, panas gila. Sekarang cuba tengok mereka jadi apa? Mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi.
Mereka ubah laut jadi bandaraya. Mereka boleh buat Piala Dunia, bina stadium yang mahal-mahal. Bila orang tanya, negara kamu panas, macam mana kamu nak bina? Nak tengok bola panas-panas, siang malam panas. Kami akan bina stadium yang ada aircon. Beratus bilion mereka habiskan duit untuk buat stadium penganjuran bola sepak Piala Dunia, hanya semata-mata nak jadi tuan rumah saja. Dulu orang Arab siapa peduli, tapi bila Allah bagi minyak pada mereka, dia jadilah. Ni Nabi sebut ni, ada orang yang duduk dalam kebun, kasut tak pakai, kasut tak pakai, duduk bercawak saja, baju pun tak pakai. Sekarang jadi lawyer, sekarang jadi bos. Mari dulu ni pergi letak tong atas kepala. Sekarang Nabi sebut, yang dulu orang tak tengok ni jadi tuan. Kadang-kadang main naik kapal pada jauh ni, rambut bertocang panjang, pergi duduk kerja tu cari biji, jadi hamba orang. Sekarang jadi apa? Oh, jadi sungguh dah. Dulu melarat, sekarang depa semua. Itulah tanda-tanda kiamat. Dan berasal daripada kutu dan hina dina, dan orang yang berasal anak baik dan berbangsa turun menjadi hina dina dan kutu pekan serta cukup fakir dan miskin. Jadi tak? Hak tuan pula merempat. Asal kaya raya tu merempat, asal orang baik-baik merempat, fakir miskin, hina dina. Dan kadang kita duk tengok, kita pergi dulu negara seberang kita. Kita duk pergi negara seberang dulu lah, berhenti kat traffic light, dia jual macam-macam. Naik atas bas, kalau kereta tu ada 4 lane, 4 orang lah, 4 lane tu penuh dengan orang duk jual loh. Tu belum pergi lagi negara Amerika Selatan, belum pergi ke negara-negara Asia Tengah. Kita tak pernah sangka benda tu ada kat Malaysia. Bila berhenti kat traffic light, cuba tengok apa yang ada. Hak jual buah pelam, hak jual asam boy, yang minta derma, yang minta sedekah. Cuba cek tengok hak Islam ke apa. Jarang kita tengok bangsa lain yang pergi minta. Ada hak jual buah pelam, stok dia pergi tak tepi tempat kumbahan pula, elok. Lepas tu jual kat kita pula RM10. Siano. Walaupun itu adalah seni mencari rezeki, tapi kita ni asal tuan. Kenapa kita jatuh begitu sekali? Pergi minta sedekah. Saya seronok hari ni bila kita minta sedekah. Marilah kita bersedekah, marilah kita berwakaf. Berwakaf ini bagus. Tapi jarang saya dengar khutbah, marilah kita jadi orang kaya. Tuan-tuan, jadilah orang kaya. Ya adanya, marilah berwakaf, marilah wakaf. Nak wakaf apa? Duit tak ada, harta tak ada. Tanah sana bukan kita punya, rumah tu bukan kita punya, rumah kedai sana bukan kita punya, gedung membeli belah tu bukan kita punya, bangunan hak tinggi tu pun bukan kita punya, tanah hak kita duduk tu pun bukan kita punya. Cubalah galakkan orang untuk jadi kaya. Ini tak, tiap minggu bersedekahlah, bersedekahlah. Jarang saya dengar khutbah, marilah jadi orang kaya. Bekerjalah bersungguh-sungguh jadi kaya, berniagalah jadi kaya. Dan bila tuan-tuan kaya, bersedekahlah. Yang mana belum kaya, bersedekahlah sampai kaya. Yang mana dah kaya, jangan kedekut pula. Di lembu itu ada sumber kekayaan, peliharalah.
Di tanah tu ada sumber kekayaan, bercucuk tanamlah. Pada pokok-pokok, pada buah-buahan tu ada sumber kekayaan, usahakanlah. Tanam pisang saja. Pisang tak laku, tak di kedai seminggu, busuk, buang. Siapa suruh jual? Buatlah kerepek. Macam-macam boleh buat dengan pisang. Durian tu pun orang boleh buat aiskrim. Hang kreatif saja. Orang kita ni lapar, apa pun dia beli. Ambil selipar, potong 4, celup tepung, goreng, dia makan. Apa kita tak makan? Lapar. No, orang kita lapar, beratur panjang nak. Nak masjid, pergi masjid tak beratur, nak mentah ke darah beratur tak? Sanggup 4 jam. Nak cari nasi biryani dari Johor beratur di Shah Alam. Beratur nak rasa nasi kambing RM50. Lapar orang kita. Belum lagi hak beratur di kedai mamak. Sanggup naik helikopter tu nak cari nasi ganja. Belum nasi dadah. Maknanya orang kita lapar. Jadi kalau kita pandai buat, insya-Allah pisang boleh jadi orang lapar, buah pelam boleh jadi orang lapar. Buat saja. Dan bila orang lapar, RM80 sekilo pun orang beli. Nama dia Musang King. Padahal tak ada apa pun, nama saja. Kita kata sedap, naik harga. Cuba kata tak sedap Musang King. Tak sedap. Lama-lama turun RM8 sekilo. Kita yang mengupkan dia. Baik. Kemudian maka hadisnya begini. An Huzaifah bin al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luqa ibnu Luqa. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi nama dia Huzaifah al-Yaman telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah berdiri kiamat hinggalah jadi setuah-tuah manusia ini adalah kutu, anak kutu pekan yang hina dan dina, nama dia Luqa bin Luqa. Kira teruk betul ya, hak tu jadi tuan kamu. Kamu hak hebat ni pula rendah pada dia. Jadi sungguhlah. Maka pada masa ini telah zahir yang demikian. Orang yang asalnya turun-temurun berharta serta berkaya raya, berbangsa anak baik, tiba-tiba sekarang telah menjadi papa dan miskin. Seolah-olahnya dia berasal daripada orang hina dan kutu pekan dan hina kampung. Dan orang yang asal daripada hamba sahaya, kuli, fakir, miskin, tiada bangsa anak yang baik-baik, tiba-tiba sekarang jadi pemimpin. Tu dia. Dan jadi ketua dan penganjur, malah jadi kaya raya, mulia, bermegah ke sana kemari di dalam bersedak-sedak nikmat dunia. Yang tu tak mau sebut kan, kena gam tak? Tuan-tuan baca sendiri. Okey. Dulu duk makan bewak. Baca. Wallahu a'lam tuan-tuan, itu adalah petanda-petanda kiamat yang telah berlaku dan yang sedang berlaku. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Semalam saya syuting habis pukul 4.30 pagi. Sampai sekarang saya tak tidur. Syuting daripada pukul 9 malam sampai 4.30 pagi. Saksikan saya di Pawagam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.